Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk yang akan dibincangkan pada hari ini ialah globalisasi budaya yang membawa perubahan kepada cara jual beli dalam kalangan remaja. Topik pada kali ini akan dibincangkan oleh dua orang wanita yang cukup siaga pengetahuannya, iaitu yang pertama Nur Hamizah binti Misni dan yang kedua Nur Fatini Aida binti Faizuli. Seperti yang kita tahu, jual beli merupakan sebuah aktiviti yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, tidak kira usia, bangsa, kedudukan dan sebagainya. Pada masa kini, kecanggihan teknologi banyak memberikan perubahan terhadap global. Sistem jual beli juga tidak terkecuali dalam mengalami proses pemodenan ini. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, marilah kita bersama-sama mendalami makna-makna daripada setiap kata kunci tajuk kita pada kali ini. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi bermaksud suatu proses yang membolehkan sesebuah aktiviti dapat disebarkan ke seluruh dunia. Yang kedua, budaya. Budaya membawa maksud tingkah laku sosial dan norma yang terdapat dalam masyarakat manusia. Yang ketiga, jual beli. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang antara penjual dan pembeli. Yang terakhir, remaja. Remaja membawa maksud golongan manusia yang berusia 10 hingga 19 tahun. Seterusnya, jual beli dan Islam. Dari sudut agama, Islam membenarkan aktiviti jual beli dilakukan selagi mana tidak bercanggah dengan syariat agama. Perkara ini disokong dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang bermaksud dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selain itu, Nabi kita iaitu Nabi Muhammad SAW merupakan seorang pedagang. Pada usia mudanya, baginda sudah berdagang ke Syam. Seterusnya, syarat sah jual beli. Yang pertama sekali, untuk menjadikan jual beli itu sah di sisi syarak, mestilah ada penjual dan pembeli yang sempurna akal fikiran dan cukup umur. Jika jual beli dilakukan oleh kanak-kanak, mestilah ada bersama mereka penjaga. Yang kedua, wujudnya barang jualan dan harganya pada waktu kejadian akad jual beli dilakukan. Dan yang terakhir, sirah atau lebih tepatnya ijab dan kabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Seterusnya, sejarah jual beli Nabi Muhammad SAW. Pada usia 12 tahun, baginda bersama-sama dengan Abdul Muttalib pergi ke negeri Syam untuk berdagang, dan pada ketika itu berlakulah satu peristiwa di mana Bushra, seorang rahib, melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi Muhammad SAW juga pernah berdagang mewakili Siti Khadijah, di mana baginda menjadi pemimpin dalam kumpulannya untuk berdagang ke Syam. Disebabkan oleh sifat baginda yang jujur dalam berniaga, kumpulan dagangannya memperoleh keuntungan yang sangat besar. Seterusnya, globalisasi budaya merubah cara jual beli. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sistem barter di mana bertukar barang dengan barang. Sebagai contoh, bertukar sawi dengan bayam. Pada zaman kini, manusia menggunakan mata wang sebagai ejen pertukaran barang. Yang kedua, pada zaman dahulu terdapatnya pasar tradisional di mana harga barangan ditetapkan berdasarkan tawar-menawar yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan kini, terdapat pula pasar moden di mana harga barangan adalah tetap dan proses tawar-menawar adalah tidak dibenarkan. Yang ketiga, manusia pada zaman dahulu menghantar barang dagangan menggunakan kapal laut yang memakan masa yang cukup lama. Namun kini, manusia menggunakan banyak alternatif, antaranya kapal terbang dan kapal kargo yang lebih menjimatkan masa untuk menghantar barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan yang terakhir, pada zaman dahulu, manusia perlu keluar rumah untuk mendapatkan sesuatu barang. Seperti contoh, pergi ke pasar.
Namun kini, manusia boleh membuat pilihan sama ada ingin membeli secara atas talian atau di luar talian. Kesan globalisasi budaya terhadap jual beli iaitu terbahagi kepada dua, positif dan negatif. Positif, membuka pasaran yang lebih besar. Yang kedua, mengurangkan kos untuk menjalankan perniagaan. Dan yang ketiga, bergantung kepada perkhidmatan kiriman cepat atau logistik. Bermaksud, penghantaran akan dihantar oleh pembeli dengan lebih cepat dengan menggunakan logistik. Dan manakala negatif, keterlibatan terhad iaitu tidak semua perniagaan boleh dijalankan. Dan yang kedua, kadar pembaziran meningkat kerana kurang pembeli. Dan yang ketiga, kurang integriti iaitu ramai peniaga yang tidak bersikap jujur dan berlakunya penipuan berat timbangan. Langkah mengatasi bagi masalah ini iaitu yang pertama, memberikan pendanaan ilmu iaitu dengan mengajar mereka tentang ilmu perniagaan. Dan yang kedua, mewujudkan kesedaran dengan melakukan kempen anti-scammer. Dengan ini, pengguna akan lebih berhati-hati. Dan yang ketiga, memperkasakan penguasaan undang-undang dengan mengenakan denda penjara 2 tahun dan sebagainya demi mengelakkan perkara ini tidak akan terjadi. Cabaran globalisasi budaya pada jual beli. Yang pertama, kewangan, iaitu kita akan mengalami ekonomi yang tidak stabil. Justru itu, kewangan kita akan lebih terganggu. Dan yang kedua, persaingan, iaitu persaingan akan lebih meningkat kerana sistem semakin maju. Dan yang ketiga, sistem, iaitu kemajuan teknologi lagi memudahkan pengguna untuk membuat perkara yang tidak diingini. Namun, kita mestilah lebih berhati-hati dengan menggunakan gadget. Pandangan penulis. Saya, Nur Fatimah Aida binti Faizuli. Pada pandangan saya, terdapat kesan baik iaitu pasaran lebih meluas dan bukan tertumpu pada satu tempat sahaja. Dengan ini, ekonomi negara semakin meningkat kerana berlakunya ekspor. Namun, kita mestilah berhati-hati dalam membeli supaya kita tidak menjadi mangsa scammer, iaitu penipuan atas talian. Pada pandangan saya, yang dapat saya simpulkan daripada perbincangan kita ialah sistem jual beli sedang mengalami proses pemodenan yang sungguh rancak. Oleh itu, sebagai manusia yang dikurniakan akal fikiran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlulah memanfaatkan kecanggihan teknologi ini untuk kebaikan bersama. Selain itu, penjual dan pembeli perlulah mengelakkan sifat-sifat mazmumah dalam aktiviti berjual beli, seperti contoh penipuan dan juga sifat boros. Hal ini kerana sifat-sifat ini kelak yang akan memakan diri kita. Kes jual beli atas talian iaitu scammer. Penipuan jual beli atas talian, seorang perempuan berkongsi menjadi mangsa scammer, iaitu mereka menyamar sebagai pos laju dan mengatakan mempunyai bungkusan kad pengenalan, dan juga mereka menyamar menyambungkan panggilan ke Balai Polis Kota Kinabalu, dan mereka meminta untuk tidak menjawab semula panggilan jika terputus kerana risau merosakkan rakaman. Setelah wanita itu percaya dan mereka diminta memberikan maklumat peribadi, dan wanita itu juga telah kehilangan berjuta-juta miliar dalam bank simpanan dia. Kes yang kedua iaitu berkaitan kes jual beli luar talian. Bos Maida berkongsi tentang kes kecurian barangan makanan. Dia mengatakan dahulu mencuri barang-barang berharga seperti televisyen, dan perkara urusan Maidin Muhammad Holding Berhad dikenali sebagai Maidin
Amir Ali Maidin, ramai rakyat terjejas pendapatan gara-gara COVID-19. Maka disebabkan ini, ramai terlibat dalam kes mencuri bahan-bahan makanan seperti ikan dan sayur, tidak lagi mencuri barang-barang berharga seperti televisyen. Dan perkara ini amat sedih bagi saya kerana disebabkan COVID-19 ini, ramai rakyat-rakyat terjejas kewangan mereka. Kesimpulan, globalisasi budaya menjual beli banyak memberikan impak positif dan negatif. Oleh itu, kita mestilah menjauhi perkara yang negatif supaya perkara ini tidak memudaratkan orang lain. Dengan ini, kita hendaklah mengikuti kembali kepada cara jual beli Islam, iaitu tidak mengamalkan riba dan penipuan dalam timbangan. Itu sahaja daripada saya. Dapatkan anda binti Faizulin dan Muhammad Islam. Sekian, terima kasih.